Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Semasa 3 bersama saya Samsudin. Program Visa Premium PVIP Malaysia bakal diwujudkan bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, program berkonsepkan residensi melalui pelaburan buat warga asing itu juga akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Tambah beliau, beberapa dasar turut ditetapkan bagi memastikan pelaksanaan PVIP Malaysia berjalan lancar serta tidak menggugat aspek keselamatan dan kedaulatan negara. KDN menyasarkan sekurang-kurangnya 1,000 peserta dalam tahun pertama program ini diperkenalkan dengan anggaran hasil kepada negara sebanyak RM200 juta dan simpanan tetap sebanyak RM1 bilion. Datuk Seri Hamzah turut menyatakan Jabatan Imigresen Malaysia JIM dan PDRM akan sentiasa melakukan pemantauan dan penguatkuasaan secara berkala bagi memastikan program ini menepati dasar dan matlamat pelaksanaannya. Jawatan Kuasa Khas Jihad Tangani Inflasi memutuskan untuk menurunkan harga minyak botol berkuat kuasa bermula 8 September hingga 7 Oktober 2022. Menurut pengurusinya Tan Sri Anwar Musa, harga maksimum minyak sawit botol bagi 5 kg diturunkan kepada RM33.50, 3 kg RM21.10, 2 kg RM14.30 dan 1 kg RM7.50. Harga ini dikira berasaskan harga pasaran minyak sawit dan mengambil kira beberapa faktor lain. Tambahnya, pihak jawatan kuasa turut berpuas hati dengan syur yang dikemukakan oleh KPDNHP untuk terus menurunkan harga minyak. Alasan tidak tahu tidak akan diterima dan kekal dikenakan tindakan, tegas pengarah penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Azman Adam yang merujuk pada peniaga yang gagal meletakkan tanda harga pada barang yang dijual. Jelas beliau, ia penting bagi memastikan peniaga mematuhi harga siling ayam, telur dan minyak masak yang ditetapkan kerajaan. Tambah beliau, pengekalan harga siling ayam, telur dan minyak masak adalah bagi menjamin kestabilan harga barangan di pasaran sekaligus membantu menangani masalah kos sara hidup. Peniaga disaran sentiasa merujuk pengumuman rasmi kerajaan melalui laman web rasmi kementerian sebelum meletakkan tanda harga pada barangan yang dijual. Sepasang suami isteri maut selepas kenderaan yang mereka naiki terlibat kemalangan di kilometer 292.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara malam tadi. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintendent Muhammad Nazri Daud berkata pemandu kenderaan meninggal dunia pada pukul 5.40 pagi ketika menerima rawatan di unit kecemasan HRPB. Manakala isterinya meninggal dunia di lokasi kejadian dan mayatnya telah dihantar ke unit forensik Hospital Kampar. Siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca kemalangan masih dijalankan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mendakwa berlaku pencabulan serius terhadap hak asasi manusia membabitkan etnik Uyghur dan kumpulan lain di Xinjiang, China. Tuduhan itu berhubung penyeksaan ke atas golongan terbabit adalah boleh dipercayai dan kemungkinan berlaku jenayah kemanusiaan. Perkara itu terkandung dalam laporan dikeluarkan di Geneva pada pukul 11.47 malam tadi yang diumumkan Pesuruhjaya Tinggi Hak-Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet menjelang tamatnya penggal perkhidmatan 4 tahun beliau. Menurutnya, situasi yang berlaku di Xinjiang memerlukan perhatian antarabangsa dengan segera. Hasil penilaian terbabit juga menggariskan kebimbangan akan layanan ke atas mereka yang ditahan dalam tempat yang dipanggil Pusat Latihan dan Pendidikan Vokasional di China. Beijing berdepan tuduhan menahan lebih 1 juta etnik Uyghur dan minoriti Islam yang lain di wilayah berkenaan. Semasa 3 berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.